Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat nak dengarkan cerita yang Abang sampaikan, pengalaman daripada ramai orang. Tapi hari ini pengalaman daripada 3 orang yang berbeza. Ceritanya semua bagus-bagus, boleh dijadikan pengajaran dan juga hiburan. Jadi pada siapa-siapa yang bertanya sebenarnya kenapa Abang pakai sweater malam ni, sejuk, hujan malam ni. Jadi adalah lebih baik abang pakai sweater. Bukan abang bersiaran daripada Cameron Highland. Bukan. Tak sanggup nak pergi Cameron Highland waktu-waktu cuti sekolah ni. Memang penuh Cameron Highland, Genting Highland. Jadi memang sangat penuh. Jadi kita dalam beberapa hari ni, negara kita dilanda dengan banjir. Kebanyakannya negeri pantai timur, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, utara-utara pun ada juga. Jadi abang doakan semoga Allah angkat banjirnya supaya negara kita dah tak dilanda banjir lagi, dan moga Allah permudahkan segala urusan-urusan bagi mangsa-mangsa yang terkena akibat daripada banjir. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan moga-moga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang menjaga, mendidik kita daripada kecil sampailah ketua sekarang ni. Dan jom kita mulakan cerita yang pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama abang dapatkan daripada email yang hantar kepada abang adalah seorang perempuan yang bernama, abang gunakan nama Radiah. Berlaku pada tahun 2000 dekat Johor Bahru. Radiah adalah anak kedua daripada 2 beradik. Mak dia pula seorang ibu tunggal. Pada tahun 2000, Radiah ni umur baru 13 tahun. Jadi dia kata abang dia pula selalu keluar malam. Tinggallah dia seorang-seorang kat rumah kalau mak dia bekerja waktu malam. Mak dia bekerja macam ceritanya kerja shift. Jadi disebabkan dia terlalu boring, berkawanlah dia dengan jiran sebelah. Nak jadi cerita, jiran sebelah anaknya 7 orang. Salah seorang daripada anaknya, iaitu anak yang kelima, sebaya pula dengan Radiah. Jadi mujurlah ada budak yang sebaya sebelah rumah. Jadi banyak masa dihabiskan berdua. Dekat hujung jalan rumah diorang ada perkuburan Cina. Setiap kali ada Cina meninggal dunia, depan rumah diorang akan jadi bukan huru hara, jadi meriah. Sebab van yang bawa jenazah ataupun lori yang bawa jenazah akan lalu depan rumah diorang dalam keadaan perlahan sambil melakukan upacara pengkebumian sebelum sampai ke tapak pengkebumian yang sebenar. Kadang-kadang kan diorang akan pasang muzik-muzik gendang-gendang, kadang-kadang diorang baca doa, tabur-taburkan duit kertas. Jadi tempias rumah Radiah dan juga rumah kawan dia ni memang selalu jadi saksi ramai Cina-Cina yang meninggal dunia lalu depan rumah dia orang. Sebenarnya dia taklah takut sangat sebabnya benda tu bukan berlaku sebulan sekali, setahun sekali. Boleh dikatakan tiap-tiap minggu mesti ada Cina meninggal yang lalu depan rumah. Tapi dia tak jangka pada satu hari, waktu tu dia kata ada seorang Cina meninggal dunia lalu depan rumah. Pada waktu tu dia rasa seram sejuk. Tak tahu kenapa. Dia tanya dengan kawan dia. Radiah tanya dengan kawan dia. Kau rasa seram sejuk tak ni? Aku rasa lain macam. Rupanya kawan dia pun rasa benda yang sama. Nak jadi cerita, belakang rumah diorang ada satu pokok ceri Malaysia. Memang itu adalah tempat lepak diorang. Tempat lepak Radiah, kawan dia dan juga beberapa orang budak dekat taman tu. Semua orang suka lepak dekat situ sebab pokok tu sangat besar dan rendang. Lepas tu selalu keluarkan buah manis-manis untuk diorang sambil lepak-lepak sambil makan kat situ. Jadi bila seorang Cina tu lalu depan rumah dengan upacara nak pengkebumian, dah rasa seram sejuk. Pada waktu maghrib pada waktu tu, bermula kisah yang pelik ni. Bila sampai dekat waktu maghrib, abang Radiah dia suka basuh baju sekolah pada waktu malam dan sidai dekat belakang rumah. Lepas dia dah basuh baju, waktu dia pergi sidai, tiba-tiba dia dengar abang dia menjerit sekuat hati, masuk berlari ke dalam rumah. Pada waktu tu, mak Radiah tak ada. Yang ada dekat rumah tu dia dengan abang dia.
Bila dia tengok abang dia cuak, dia tanya apa yang berlaku. Jadi abang dia cakap ada sesuatu dekat pokok ceri. Sebab pokok ceri tu sangat dekat dengan rumah diorang. Memang betul-betul belakang rumah diorang. Jadi Radiah kata dia nak pergi tengok. Mula-mula abang dia tak kasih. Takut-takut kalau yang abang dia nampak tu adalah makhluk daripada alam sebelah. Tapi Radiah kata walaupun umur dia masih lagi 13 tahun, tapi dia tak berapa nak takut sangat. Dia kata kalau takut dia tutup tingkap. Bukanlah dia pergi dekat dengan pokok tu. Dia dah cuma nak tengok daripada tingkap aja. Rupanya waktu dia buka tingkap tengok pokok ceri tu daripada tingkap bilik belakang, kawan dia yang sebaya dengan dia pun buat perkara yang sama. Rupanya jiran sebelah pun dengar abang dia menjerit. Jadi bila dah Radiah tengok kawan dia pun buka tingkap, kedudukan bilik dia orang ni agak berdekatan juga. Jadi Radiah pun bukalah pintu dapur keluar. Begitu juga dengan kawan dia keluar daripada dapur. Tapi kawan dia ditemani oleh kakaknya. Radiah pula keluar seorang-seorang. Jadi yang ada pada waktu tu dekat kawasan dapur ada 3 orang. Radiah, kawan dia dan juga kakak kawan dia. Diorang bertiga ni buat keputusan untuk pergi dekat pokok ceri. Pada waktu tu abang Radiah memang tak keluar daripada rumah. Tapi sewaktu Radiah dengan kawan dia dan juga kakak tu berjalan ke arah pokok ceri, abang dia marah daripada belakang. Dia tak benarkan Radiah, adik perempuan dia, pergi seorang-seorang. Jadi abang dia pun keluar sama daripada rumah tu. Teman adik dia nak pergi ke pokok ceri tu. Abang dia cakap tadi dia nampak seram pula rasanya. Tadi dia nampak rambut dekat pokok ceri tu. Komen panjang lagi terjurai. Waktu diorang berempat berjalan ke arah pokok ceri, tak nampak apa-apa yang pelik. Tapi bila diorang sampai dekat pokok ceri punya batang pokok ceri, diorang nampak sesuatu yang sangat pelik. 2 tocang perempuan yang panjang terjulur daripada atas pokok ceri sampai ke bawah. Tocang tu bukan tocang biasa, tapi tocang yang serabut dan panjang cantik. Waktu tu keempat-empat diorang hanya tengok tocang tu. 2 jatuh daripada atas pokok sampai ke kawasan batang pokok. Macam tu lah, boleh faham Jadi diorang takut nak dekat. Radiah tak. Dia terus berjalan. Dia nak pastikan ini tali ke rambut tocang ni. Jadi dia pun pergilah dekat rambut tocang tu, dia pegang. Memang betul lah rambut. Bukannya tali rapia atau tali kapal ke apa. Memang betul-betul rambut. Jadi Radiah panggil abang dia panggil kawan dan juga kakak kawan dia. Empat-empat pun pegang tocang yang sama. Diorang cuba tarik-tarik tocang tu daripada bawah. Nak tengok tocang tu sebenarnya ada tuan punya ke atas pokok ni. Mula-mula Radiah fikir mungkin ada orang yang gantungkan tali yang serupa macam tocang. Tapi bila diamati betul-betul, memang itu adalah rambut manusia, cuma dia agak kasar sikit. Cuba-cuba juga dia jengah-jengah dekat atas, tak nampak. Kata kalau abang memang dah terbayang benda lain lah. Jadi dia cuba-cuba juga jengah ke atas, tak ada pula dia nampak tocang tu kepunyaan siapa. Tiba-tiba dia teringat orang yang meninggal lalu depan rumah pada waktu tu. Ada gambar kan, lori jenazah yang bawa mayat selalunya akan diletakkan gambar. Gambar tu, gambar seorang perempuan. Tapi Radiah tak teringat gambar tu bertocang atau tidak. Jadi disebabkan tu, abang dia cakap, kita dah tahu ini tocang, jomlah kita masuk. Rasanya ni pelik sangat. Jadi diorang pun semua masuklah ke dalam rumah masing-masing. Tapi Radiah rasa tak puas hati. Dia nak tahu benda tu adalah tocang daripada mana. Dia ajak abang dia naik ke tingkat 2. Dengan kata lain, dia nak tengok daripada pandangan kat tingkat 2. Sebab ketinggian pokok ceri tu adalah setinggi rumah 2 tingkat. Rumah dia orang 2 tingkat. Jadi Radiah dengan abang dia pun naik dekat tingkat 2, buka tingkap, tengok tocang tu kepunyaan siapa. Tapi tak ada. Tak ada siapa dekat atas pokok. Memang tocang tu muncul dalam keadaan misteri. Kemunculan tocang tu menjadi misteri keesokan harinya. Semua orang tahu cerita tentang tocang misteri terjulur daripada pokok ceri. Kisah tu berlalu macam tu aja.
Radiah ceritakan pada mak dia. Mak dia pesan, kalau apa-apa pun tutup tingkat belakang, jangan dipandang-pandang. Kalau kata nak jadi, memang jadi jugalah. Pada satu malam, Radiah rasa cuaca rumah dia ni macam agak panas-panas juga. Jadi, dia pun bukalah tingkap belakang. Waktu dia buka tingkap belakang, dia nampak ada cahaya di sekitar pokok ceri. Cahaya tu dia kata mula-mula dia mati-mati ingatkan kunang-kunang. Kunang tu buah kan? Kunang-kunang yang macam semut tu. Bukan semut, yang macam lebah tu. Jadi terbang-terbang dia ingatkan kunang-kunang. Dia tengok benda tu. Makin lama kunang-kunang tu agak cara terbangnya pelik dan saiznya membesar. Dan dia perhatikan kunang-kunang tu kat mana dia terbang. Rupanya kunang-kunang tu pergi hinggap dekat atas bumbung rumah jiran dia yang tak jauh daripada rumah dia. Dengan kata lain, Radiah boleh nampak kat mana kunang-kunang tu pergi. Dan bila dia amati betul-betul, tengok betul-betul, besarkan mata, sebenarnya kunang-kunang tu apa? Dan dia nampak sesuatu yang tak sepatut dia tengok. Dia nampak kunang-kunang tu berubah menjadi satu benda berwarna hitam. Daripada kunang-kunang berubah menjadi satu benda warna hitam dan orang tu seperti orang perempuan dengan berambut panjang. Cepat-cepat Radiah tutup tingkap sebab dia yakin kunang-kunang tu datang daripada pokok tu bukanlah kunang-kunang, tapi ada sesuatu yang berkaitan dengan pokok tu. Mungkin dialah yang memakai tocang. Jadi Radiah pun tutup tingkap. Esok pagi ni dia cerita benda ni pada abang dia. Dia cerita pada mak dia. Kes daripada tu, ramai yang bermesyuarat lah. Hasil daripada bermesyuarat, diorang menetapkan nak potong pokok ceri tu. Sebabnya bukan Radiah seorang aja yang nampak. Bukan kawan dia yang duduk rumah sebelah tu pun nampak. Kebanyakan rumah yang dapurnya menghadap pokok ceri tu banyak nampak benda-benda pelik. Tak tahulah sama ada kaitan dengan kubur Cina tu kot, ataupun orang lalu depan rumah untuk pergi pengkebumian. Tak tahu ada kaitan ke tidak, tapi itu memang cukup-cukup pelik. Akhirnya pokok tu ditumbangkan. Dan sejak daripada tu memang tak ada lagi gangguan-gangguan yang dialami oleh Radiah sampailah sekarang. Sampailah dia dah bekerja sekarang, dia kata Alhamdulillah. Tak tahu apa kaitan pokok, kubur Cina dan juga majlis pengkebumian yang lalu depan rumah dia pada waktu tu. Cerita kedua ni disampaikan oleh seorang budak perempuan juga melalui email, namanya Dalini. Ini nama yang betul-betul dia minta abang gunakan nama sebenar. Waktu ni dia duduk dekat Batu Pahat Johor. Dia belajar dekat universiti dekat situ. Abang tak boleh nak sebut nama. Dia kata universiti tu tak ada masalah, okey je. Dan disebabkan universiti itu dekat dengan rumah dia, jadi pihak universiti benarkan dia untuk duduk dekat rumah. Bukanlah duduk dekat asrama. Nak jadi cerita, pada satu hari waktu dia duduk dekat rumah, tiba-tiba berlaku satu kemalangan depan rumah dia. Tapi bukan kemalangan yang melibatkan orang. Bukan melibatkan orang, tapi melibatkan binatang. Yang paling menakutkan adalah pada waktu tu, ada satu kereta terlanggar seekor ular berkepala kuning. Pada waktu tu macam mimpi, kata Dalini. Panggil Lini je. Lini rasa macam mimpi. Sebabnya jarang-jarang ada orang terlanggar ular dekat kawasan tu. Dahlah ular tu pelik, kepalanya kuning, badannya coklat. Dia kata, dia tak tahulah apa. Tapi kesan daripada di kes orang terlanggar ular kepala kuning tu, 3 perkara yang dialami oleh Lini selepas tu. Yang pertama adalah dia mudah rasa takut bila nak tidur. Sebab dia kata setiap kali dia nak tidur, dia akan rasa takut yang tak tahu datang daripada mana. Lebih-lebih lagi, dia dengar macam ada bisikan-bisikan daripada telinga dekat hati dia, mengatakan kalau engkau tidur selepas ni, kau bangun, kau ada dekat lubang kubur. Dia kata tak tahu mana datangnya bisikan tu, tak tahu mana perasaan tu datang, tapi setiap kali dia nak tidur, dia akan mengalami benda yang sama. Untuk mengelakkan daripada dia tertidur, dia akan baca komik, dia akan baca novel, dia akan baca buku-buku yang membuatkan dia memang tak boleh tidur. Dan kalau dia tertidur adalah disebabkan oleh tertidur, bukan dia sengaja nak tidur.
Tapi dia kata dia tak tahu mana datangnya perasaan tu. Perasaan takut nak tidur lain macam lah. Dan selepas peristiwa tu juga Lini mengalami satu kelebihan yang luar biasa. Dia dapat bau darah. Dan yang paling dia rasa tak best dia adalah semua jenis darah dia boleh bau. Termasuk kalau ada di kalangan kawan-kawan dia dalam keadaan datang bulan. Dia boleh bau darah tu. Setiap orang, dia kata setiap peristiwa punya darah yang berbeza-beza baunya. Kalau orang datang bulan, darahnya bau lain. Tapi kalau orang tu terluka jarinya, baunya darah lain. Darahnya bau lain. Terbalik. Tapi satu hari, waktu tu dia baru habis daripada kelas. Dia tak tahulah kenapa hidung dia tercium bau yang sangat tajam. Bau darah dia kata yang sangat tajam dan hanyir. Dia kata hanyir dia tak pernah bau macam ni. Lebih kurang kalau... seram pula. Lebih kurang bau macam sekantung ikan busuk. Hanyirnya tu. Dia tak tahu nak cakap macam mana. Waktu tu dia baru habis kelas. Malam lebih kurang 8.30 lah macam tu. Jadi dia kata dia pun cepat-cepat habis-habis kelas. Dia pun start lah motor. Pada waktu tu juga dia kata kawan-kawan dia ramai-ramai nak tidur rumah dia. Nak tengok DVD. Jadi dia pun balik pada waktu tu dengan kawan-kawan dia. Selepas dia keluar daripada kawasan kampus nak menuju ke rumah dia. Bau darah tu makin menusuk hidung. Dia tak tahu, dia kata mana datangnya bau darah tu. Tapi bila dia sampai dekat satu selekoh, dekat-dekat dengan rumah dia, punyalah terkejut berlaku satu kemalangan yang mana mangsanya pecah kepala dan darah tu tersebar dekat kawasan lantai, kawasan jalan. Dan dia yakin bau yang dia bau darah tu adalah datang daripada kemalangan tu. Dia tak tahu macam mana nak jelaskan. Tapi sejak daripada tu setiap ada kaitan dengan bau darah dia boleh bau. Walaupun hanya orang terluka. Dan cerita tu, pengalaman tu memang sampai sekarang dia masih ingat. Tapi dia tak ada lagi lah kelebihan tu. Nanti abang cerita sebab apa. Lini ingat itu je lah kelebihan yang dia dapat. Iaitu dia terasa takut. Satu kelebihan yang tiba-tiba rasa takut nak mati. Dan yang kedua adalah dia bau darah. Tapi bukan. Ada satu lagi kelebihan. Tak tahulah dia kata tu kelebihan ke apa. Pada waktu tu dia balik daripada kelas. Kelas malam. Dan pada esok paginya dia ada kelas waktu pagi. Jadi kalau ada kelas pada waktu pagi esoknya, dia tak akan balik ke rumah dia. Ke rumah mak ayah dia. Dia akan tumpang dekat asrama kawan-kawan dia. Pada waktu tu adalah waktu hujan lebat. Bila dah habis kelas, Lini dengan kawan-kawannya balik ke asrama. Dan dia nak menumpang dekat asrama kawan dia. Diorang melalui satu blok. Kalau tak silap abang namanya blok B. Bila lalu dekat blok B tu, dia lalu dengan kawan-kawan dia dekat depan satu tandas perempuan. Pada waktu tu, bila dia lalu, dia nampak ada seorang perempuan, mukanya pucat. Dia tak kata tak seram pun. Dia nampak mukanya pucat, tengah selongkar tong sampah. Bukan tong sampah biasa, tong sampah khas yang digunakan untuk meletakkan tuala wanita. Pada waktu tu dia pun terdiam bila dia tengok orang tu selongkar tong sampah tu. Bila dia terdiam, kawan-kawan dia pun turut sama terdiam. Kenapa Lini tiba-tiba berhenti dekat depan tandas? Lepas tu dia orang tanya, Lini kenapa berhenti kat depan tandas? Korang tak nampak ke apa aku nampak? Apa yang kakak tu buat dekat tong sampah tu? Tapi seorang pun kawan dia tak nampak apa yang Lini nampak. Yang Lini nampak adalah kakak tu dengan muka yang pucat-pucat macam tak ada darah. Dia ambil semua tuala wanita yang masih lagi ada kesan darah dan dia faham-fahamlah. Dia jadikan benda tu sebagai makanan dia. Bila Lini nampak, dia jilat tuala tu dalam keadaan yang sangat rakus. Pada waktu tu barulah Lini sedar. Yang dia nampak depan dia bukanlah kakak selongkar tong sampah. Tapi itu adalah makhluk alam sebelah. Cepat-cepat dia lari. Keluar, pergi daripada kawasan tu. Kawan-kawan dia pun kejar. Tanya, kenapa pula dia macam tu? Bila masuk dekat dalam asrama, barulah Lini cerita apa yang dia nampak. Dan esok paginya, heboh di kawasan
universiti tu, anjing selongkar tong sampah yang ada dekat dalam tandas perempuan, dan tong sampah tu adalah tong sampah yang menempatkan tuala wanita. Logiklah, takkan anjing nak selongkar tong sampah tu sedangkan tak jauh daripada tandas tu ada tong sampah betul-betul orang digunakan untuk buang sisa-sisa makanan. Kalau betul lah anjing, mesti dia kokang tong sampah yang berkuas makanan tadi. Bukanlah tong sampah yang dipenuhi dengan tuala-tuala wanita. Jadi dengan kata lain, sebenarnya tak ada siapa pun yang nampak anjing selongkar. Tapi yang diorang jumpa besok paginya adalah tong sampah terserak semuanya. Isi-isi dalamnya semua terkeluar. Diorang tak tahu siapa yang serakkan. Dan diorang anggap itu adalah anjing. Tapi Lini tahu sebenarnya yang serakkan bukanlah anjing tapi daripada alam sebelah. Disebabkan dia ada penyakit-penyakit pelik sejak daripada ular tu mati kena langgar depan rumah dia. Jadi dia ceritakan benda tu pada mak dengan ayah dia. Tak tangguh-tangguh mak ayah dia bawa pergi Darussyifak petang tu juga ambil air. Salah cerita. Bapak dia pergi bawa jumpa dengan seorang pakcik atuk lah, berumur lebih kurang 100 tahun dekat Batu Pahat. Dia ni adalah seorang yang sangat alim. Dan atuk tu ambil satu air mineral yang ditawar-tawarkan. Dan dia minta untuk Lini habiskan. Jadi Lini bawalah, mak ayah dia bawa Lini balik rumah. Dan sejak daripada hari itu, mula-mula Lini minum air dalam botol tu, dia rasa masam gila. Masam macam makan asam yang masam. Tapi bila dia bagi dekat mak dia, suruh mak dia minum, bapak dia minum, bapak dia kata tak ada rasa apa. Rasa macam air mineral normal-normal aja. Tapi Lini kata masam gila. Dia pernah buat eksperimen. Air tu dicampur dengan asam pedas. Masam juga. Air tu dicampur dengan teh yang pekat gila. Masam juga. Tapi dia cuba habiskan. Sejak dia habiskan air minuman tu, dia dah tak ada lagi lah gangguan-gangguan dia nampak. Dia dah hilang kelebihan untuk bau darah. Dah tak nampak lagi orang selongkar-selongkar tandas. Dan tak rasa lagi takut untuk tidur malam yang tiba-tiba terbangun ada dekat kubur. Dia dah tak ada lagi tiga-tiga benda tu. Dia tak dapat jawapan apakah kaitan dengan ular kuning, kepala kuning yang dia nampak accident tu dengan apa yang dia alami sewaktu tu. Kes yang ketiga ni berlaku dekat Batu Pahat Johor juga, tapi di antara Batu Pahat dekat Johor dengan Johor Bahru. Cerita ni disampaikan oleh seorang budak perempuan yang bernama Aina. Aina kata peristiwa ni adalah satu peristiwa seram yang dia alami yang dia ingat sampai bila-bila. Cerita dia macam ni. Aina satu hari tu dia balik kampung. Dia kata dia balik kampung, sepanjang perjalanan tak ada masalah, dia okey-okey je. Sampai dekat kampung lebih kurang petang waktu tu. Dia masuk rumah macam biasa, salam mak ayah, ding-dong, buat aktiviti-aktiviti, tak ada masalah. Selalunya dia akan sampai rumah petang Jumaat, pagi Isnin, lepas subuh, bukan lepas subuh, sebelum subuh pukul 4 dia dah bertolak balik ke Johor Bahru. Terus masuk kerja. Waktu tu dia kerja dekat Citibank. Okey. Aina cakap, pada satu hari tu, dia kata, dia balik daripada rumah mak dia, lebih kurang pukul 4 pagi, Batu Pahat, nak mengala ke Johor Bahru. Dia rasa tak sedap hati pada waktu tu, sebab dia rasa macam ada orang yang ikut dia daripada belakang. Okey je lah, dia biarkan. Sampailah dekat JB, lebih kurang lepas subuh, dia terus solat, dia terus masuk kerja macam biasa. Dia kata habis-habis kerja tu, dia kata nak pula hari tu penat gila. Dia pun baliklah rumah awal. Bila sampai dekat rumah, tak sempat buat apa pun, dia pun terus basuh-basuh muka, teruslah nak tidur. Pada waktu tu dia nak tidur, dalam keadaan empang-empang alang, dia nampak dekat hujung kaki dia ada seorang perempuan. Waktu tu dia cuba amati betul-betul, adakah dia hanya mimpi ataupun dia memang betul-betul nampak. Tapi bila dia besar-besarkan mata, betul-betul dia nampak seorang perempuan, rambutnya panjang, duduk dekat depan katil dia, hujung katil dia. Waktu tu dia terbangun, dia tak tahu kenapa dia punya reaksi terlalu takut sampaikan dia hampir-hampir menjerit. Tapi lepas dia bangun, benda tu hilang, dah tak ada lagi. Pada malam tu, dia tak jadi tidur pakai lampu tidur. Dia tidur dengan lampu Kalimantan menyala dekat atas. Maksudnya bilik dia terang, dia dalam keadaan yang takut, dia kata. Dia tak tahu mana datangnya benda tu. Malam tu barulah dia boleh tidur.
Jadi dia kata sejak daripada malam tu sampailah ke seminggu, 5 hari dia duduk dekat bilik dia tu. Itulah peristiwa dia alami. Sampaikan waktu tu dia tak berani nak tidur, tutup lampu, buka lampu. Jadi dia kata petang Jumaat tu, waktu tu dia kata dia nak balik, cadangnya petang Jumaat, tapi dah tak boleh tahan. Gangguan tu teruk, dia kata. Keluar bilik air, masuk bilik air, ada. Dia nampak macam bayangan-bayangan. Tapi dia kata benda tu memang ada. Takut. Tapi disebabkan ketakutan yang dah terlalu teruk sangat, dia cadang nak balik kampung dekat Batu Pahat hari Khamis. Dia nak cerita dekat mak dia nak pergi berubat. Bila sampai dekat rumah kampung, belum sempat dia buka mulut, mak dia buka mulut dulu. Mak dia cerita macam ni. Pada hari dia balik hari tu, jiran mak dia nampak yang dia ni bawa kawan. Tapi kawan tu bukan duduk dekat tempat duduk depan. Kawan tu duduk tempat duduk belakang. Perempuan kawan tu. Jadi besok paginya, waktu Lini nak pergi kerja pukul 4 pagi, waktu tu jiran tu pastikan sekali lagi. Sebab dia rasa macam ada yang tak kena dengan perempuan yang dia nampak dekat belakang kereta Lini. Dia dengan anak dia, jiran ni, dia dengan anak dia, bangun pagi-pagi, hanya untuk tengok Lini pergi kerja pukul 4 pagi. Pada waktu tu, dua beranak jiran ni terkejut gila. Perempuan yang sama duduk dekat tempat duduk belakang Lini waktu Lini balik daripada rumah mak dia ke JB. Mak dia cerita itulah yang dialami oleh jiran dia. Mak dia cakap jiran dia cerita ini. Jadi bila dengar macam tu, Lini pun terkejut. Lepas tu lah baru Lini sambung cerita kat mak dia. Dan selama dia dekat Johor Bahru, dia mengalami peristiwa diganggu dengan bayangan seorang perempuan. Waktu tu baru mak dia kata, mungkin dalam perjalanan Lini balik ke rumah pada hari Jumaat minggu yang sebelum tu, ada seseorang yang dah menumpang. Dan waktu Lini balik ke Johor Bahru daripada rumah mak dia, perempuan tu pun ikut sekali. Cuma dia agaknya seronok sangat. Dia ikut sampai balik ke rumah, sampai masuk ke dalam bilik. Bila dah macam tu, Lini dengan mak dia, dengan ayah dia, pergi ke Darushifa nak dapatkan air. Tapi pihak Darushifa macam biasa, dia tak nak beritahu mana puncanya. Cuma dia kata amalkan zikir. Tapi selepas dapatkan air tawar dan juga zikir diamalkan, dah tak ada lagi gangguan tu. Cumanya yang menjadi peliknya, mana datangnya perempuan tu? Dia pun tak tahu sampailah ke sudah. Kalau kita bercerita tentang alam-alam misteri, memang antara tempat yang diorang selalu duduk adalah dekat pokok-pokok rendang. Abang tak tahu kenapa, tapi mungkin dia punya struktur pokok tu menyebabkan ia adalah sesuai untuk dijadikan tempat persinggahan. Agaknya lah kan. Dan kalau kita selalunya balik malam, balik petang, benda yang paling baik adalah sebelum masuk rumah, kita baca ayatul kursi dan juga sertakan dengan selawat-selawat Nabi. Untuk mengelakkan daripada ada yang tumpang tapi tak nak balik. Itu memang bahaya. Tapi dia kata, mengikut apa cerita-cerita yang abang dapat sebelum ni, benda-benda macam tu senang aja kita banyakkan zikir dan dia akan pergi. Bukanlah benda-benda yang membela. Kalau benda-benda yang membela tu memang susah sikit. Dan itu adalah pengajaran yang bagus juga untuk abang supaya beringat. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan daripada mula sampai habis. Moga-moga jadi iktibar dan pengajaran. Kalau cerita tentang orang berjalan atas jalan ni macam-macam sebenarnya. Kita tak tahu apa yang berlaku dekat jalan tu kan. Ada permalangan ke apa ke, orang kena langgar ke, kadang-kadang dia punya korin-korin tersesat kan daripada tempat kemalangan tu. Bila nampak kita melintas dalam keadaan uzur, maksudnya kalau perempuan dalam keadaan uzur, dia orang terus diikut. Itu untuk mengelakkan daripada anak-anak gadis, adik-adik abang yang muda-muda tu bawa kereta, anak-anak dara tu bahaya. Hati-hati je lah. Terima kasih sangat-sangat sudi beli sambal lara yang abang jual dan juga perapan sate. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.